Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Semoga tuan-tuan dan puan berada dalam rahmat Allah, berada dalam ketenangan, berada dalam rezeki yang murah dan sebagainya, InsyaAllah. Alhamdulillah, bersama dengan saya pada hari ini sekali lagi dalam video saya pada minggu ni. Minggu lepas saya tak sempat nak buat video sebab saya berada di Pahang, Kuantan untuk urusan kerja, dan saya tak sempat nak rekod video pada minggu lepas. So insyaAllah minggu ni saya alhamdulillah diberikan ruang dan juga peluang untuk saya rekod dan membuat sedikit perkongsian mengenai, saya pilih tajuk minggu ni mengenai trust ataupun kepercayaan. Trust ni bila orang cakap kepada kita, I trust you, saya percaya awak. Apa maksud dia? Dia sebagaimana hubungan di mana seseorang meletakkan kepercayaan kepada kita. So untuk tajuk trust hari ni, actually saya berpandukan kepada satu buku yang ditulis oleh Stephen Covey yang bertajuk The Speed of Trust. The Speed of Trust ni, dalam buku ni mengatakan ada beberapa perkara yang kita boleh belajar. Salah satu perkara adalah why it is better to behave with integrity than win at all costs. Maksudnya, kenapa bagus untuk kita bersikap berintegriti daripada nak menang dalam segala perkara. So, selain pada itu juga, kalau kita perasan ya, dia ada penulis ni, dia bagi contoh seperti kita pergi ke airport. So nanti saya akan kupaskan contoh tersebut. Dan juga salah satu lagi perkara yang kita boleh belajar, mengapa kita harus belajar memaafkan seseorang yang telah betray kita. Itu satu perkara yang amat susah, tapi insyaAllah saya akan kongsikan pengisian daripada buku tersebut. So trust makes everything better by increasing speed and lowering cost. So kalau kita tengok bila trust tu ada, bila kepercayaan itu ada, ia serba sedikit dapat membantu melajukan proses dan juga menurunkan cost. Ini kalau kita tengok dari sudut bisnes. Dari sudut bisnes, bila customer atau klien mempunyai kepercayaan terhadap kita, dia terus bagi sebagai contoh lah, kita mempunyai servis, kita membuat servis accounting for example lah. So bila klien dia dah trust, dia dah ada kepercayaan kepada kita, so dia terus, let's say nama A, kau buatlah ini, kau buatlah account, kau buatlah. Dia tak ada banyak remeh-temeh lah. Dia terus bagi dia ada trust. The speed of proses tu dah laju, plus the lowering cost. Dalam buku ni penulis membagi contoh seperti airport. Okey, bila kita pergi ke sesuatu negara yang mempunyai isu security yang amat tinggi, dia bermaksud trust kurang, betul? Dia mempunyai kepercayaan terhadap seseorang untuk datang masuk ke negara tu sangat kurang, kerana telah mungkin mempunyai beberapa situasi yang terjadi yang membuatkan negara tersebut terpaksa cek satu-satu seseorang yang masuk ke negara tersebut. So kita ambil contoh daripada airport. Bila kita masuk kepada airport di dalam negara itu, terlalu banyak cek, terlalu banyak dia punya, orang cakap, dia punya checkpoint dia tu terlalu banyak, sebab dia nak cek daripada atas sampai bawah. Dia nak cek segala perkara, background lah, apalah, sebelum dia memberi kebenaran kita untuk masuk ke negara itu. So daripada situ membawa maksud trust itu tidak ada. So bila kita kurang trust kepada orang, dia melambatkan proses kita untuk masuk ke dalam negara tersebut, dan juga dia menaikkan kos untuk kita masuk, sebab banyak daripada
proses yang tadi yang lambat tu, banyak benda yang kita kena bayar. So itu adalah beberapa perkara yang boleh memberi impak apabila kepercayaan kita kurang. Salah satu perkara yang kita harus mengambil berat adalah kita punya kepercayaan yang kita bina. We build our trust with our stakeholders, with alignment, reputation and contribution. So dalam buku ni dia mengatakan stakeholders ni terbahagi kepada 3. Satunya internal stakeholders, kedua external stakeholders, dan ketiga adalah dari segi community. So, internal stakeholders terdiri daripada staff, terdiri daripada pekerja kita ataupun orang yang dalam organisasi kita ni. Itu internal stakeholders. So bila kita mempunyai kepercayaan, memberikan kepercayaan kepada internal ni, mereka akan memberikan seluruh komitmen kepada organisasi. Bila bos mempercayai kepada staff dia memberikan empowerment kepada staff. So staff pun rasa semangat untuk membuat kerja dan memberikan seluruh komitmen yang tidak berbelah bagi. Itu dari segi internal. Kedua adalah dari segi external. External seperti contoh reputation dengan kita punya stakeholders luar, kita punya klien, kita punya potential client dan sebagainya. So orang-orang di luar ini dia observe kita punya reputations dengan melihat beberapa perkara yang boleh memberikan menjadi faktor kepada trust mereka kepada kita sebenarnya. So apa yang kita boleh buat adalah kita build our reputation bagus, berintegriti dan juga boleh buat kerja. Itu salah satu perkara lah yang kita boleh build, so that untuk klien tengok kita, bila klien tengok je dia rasakan ini salah satu syarikat yang boleh dia bekerjasama. Satu. Dan juga kepada community. Community ni kita pun kena build trust supaya community merasakan kita banyak membantu membuat kerja-kerja contribution ataupun membantu dari segi development of community. Salah satu kejadian yang telah berlaku di US, saya dah lupa tahun apa, cuma company McDonald masa tu terjadi banyak rusuhan mengenai suatu perkara. So McDonald ni dia banyak buat contribution kepada community pada masa itu, komuniti setempat. So bila terjadinya rusuhan, banyak orang merosakkan harta benda awam, harta benda sekitar. Tapi bila orang terkejut bila tengok ada satu tempat je yang mereka tidak sentuh, iaitu pada lokasi McDonald tu sendiri. Mengapa bila orang buat kajian, mengapa perkara tersebut terjadi? Sebab komuniti setempat merasakan McDonald tersebut banyak contribute ataupun memberikan contribution kepada masyarakat setempat dengan membuat pelbagai perkara, program ataupun projek yang membawa ke development of the community. So community merasakan McDonald banyak berjasa di kawasan tersebut. So dia tak usik pun. So itu salah satu trust yang saya maksudkan tadi. So tuan-tuan dan puan-puan, trust ni, kepercayaan sangat-sangat penting dalam hidup kita. Bila kita nak buat apa-apa perkara pun, kita memerlukan trust, kita memerlukan kepercayaan. Termasuklah dalam sesuatu hubungan sekalipun, baik hubungan persahabatan ataupun perkahwinan, kekeluargaan dan sebagainya. Semua kena ada elemen of trust. Apabila elemen of trust ni, kepercayaan ni sudah kurang ataupun lagi teruk, tak ada langsung, ia boleh memberikan, menjejaskan hubungan seseorang terhadap kawan-kawan, terhadap keluarga, terhadap pasangan kita. So perkara-perkara tersebut sangat-sangat penting untuk kita ambil kira, dan juga untuk contoh yang saya beri sebentar tadi ada banyak relate juga kepada bisnes. So bisnes memerlukan
trust yang sangat tinggi. Sebab kita sebagai syarikat, kita harus establish, develop kita punya reputation, kita punya kepercayaan, supaya klien ataupun pelanggan kita mempunyai trust terhadap kita. And trust ni untuk develop sangat-sangat susah dan mengambil masa. Tapi untuk hilang, dia sekejap saja. So, InsyaAllah, as long as niat kita betul, niat kita untuk membuat sesuatu perkara itu betul, InsyaAllah trust tu akan datang automatically. Jangan terlalu fikir sangat pasal trust, pasal nak develop trust tu sangat. But saya syorkan anda fokus kepada niat anda. Sebab apabila niat anda sudah betul, integriti anda akan datang, dan juga trust akan secara automatiknya datang sekali kepada anda. So insyaAllah, saya doakan supaya kita semua diberikan kepercayaan oleh orang lain untuk kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya. InsyaAllah, apabila orang lain telah memberikan kepercayaan kepada kita, kita pegang dan jangan hilangkan trust itu. Sekiranya kita telah melakukan beberapa perkara yang mungkin boleh mengurangkan trust itu, kita turunkan ego, kita minta maaf kerana kita tidak dapat memberikan yang terbaik mungkin pada saat itu. Tapi yang penting integriti dan honesty, memberikan servis yang terbaik dan mempunyai honesty kepada diri sendiri dan juga orang lain, supaya orang lain percaya terhadap anda. Ini adalah tips pada minggu ni. Jagalah trust anda, jagalah kepercayaan yang orang telah beri kepada kita. InsyaAllah, semoga perkongsian ini bermanfaat kepada semua, dan terima kasih kerana mempunyai kepercayaan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.